Kish, menuju ke minggu perlawanan terakhir Premier League. Ada satu benda je yang aku ingat kalau minggu terakhir ni, sebab semua perlawanan akan dilangsungkan serentak ke 10 perlawanan kan. Ada yang kita dah tahu dan ada juga yang kita tak tahu. Kita dah tahu siapa juara. Kita dah tahu mungkin 3 tempat daripada 4 slot ke Eropah kita dah tahu. Kita juga dah tahu satu pasukan yang akan tersingkir ke Championship. Masih lagi ada beberapa persoalan, tetapi kita anggap saja 70% dah selesai dah. 70% selesai dah. Setiap persoalan tu dah terjawab. Jadi eloklah ataupun moleklah kiranya kalau kita mula untuk menyimpulkan apa yang terjadi di Premier League musim 22-23. Premier League only tak termasuk Liga Azerbaijan, tak termasuk. Tak termasuk di Liga Burkina Faso juga tidak termasuk. Tak termasuk. Jadi kita akan membariskan beberapa kategori dan melihat pilihan kita berdua, adakah tally, adakah tidak. Sekiranya tally, kita bagi sebab kenapa, dan sekiranya tidak pun kita bagi sebab kenapa. Okey. Aku nak mula dengan kategori pertama. Kategori pertama ialah Best Manager Premier League 2022-2023. Saya buka soalan ini kepada YB, silakan jawab dulu. Bagi aku hanya ada satu. Ini adalah musim di mana dari segi calon mungkin ada banyak, tapi pilihan aku hanya ada satu, Eddie Howe. Eddie Howe of Newcastle. Tugas yang dilakukan oleh Eddie Howe di Newcastle musim ini tidak boleh diperkecilkan sama sekali. Aku faham bahawa Newcastle ada pemilikan baru. Tapi kita kena sedia maklum, di bawah pemilikan baru ini, mereka tidak berbelanja dengan begitu drastik seperti mana yang dilakukan oleh pemilikan baru yang mengambil alih Manchester City satu dekad lalu, ataupun Paris Saint-Germain pun tidak. Ini adalah pemilikan baru yang memberikan ruang pernafasan kepada cara mereka membina skuad. Dan Eddie Howe, cara dia menambah baikkan skuad ini dengan kemasukan nama-nama seperti Bruno Guimaraes pada mid-season tahun lepas, kemasukan nama-nama lain seperti Sven Botman, Kieran Trippier, Dan Burn, Matt Targett, and most importantly, cara Eddie Howe memastikan corak permainan Newcastle ini berubah secara drastik dalam tempoh masa yang singkat untuk mengembalikan mereka ke pentas Liga Juara-Juara Eropah. It's extraordinary, Faiz. Han tahu tak? Ketika musim sebelum Eddie Howe tiba di Newcastle, Newcastle adalah pasukan dengan PPDA number yang tertinggi di Liga Perdana Inggeris. Bermakna pressing intensity mereka adalah yang terendah. Nombor 20 diorang punya intensity pressing di bawah Steve Bruce. Sekarang ini, diorang adalah pasukan kedua ataupun ketiga terbaik di Liga Perdana Inggeris in terms of pressing intensity. And majority of the squad is still the same. Alan Saint-Maximin is still the same. Callum Wilson masih ada di situ. Sean Longstaff tiba-tiba dah jadi an incredible midfield player di bahagian tengah. Dan kemudiannya ada Fabian Schär, the same player. Dan Burn bukannya Ballon d'Or winner, datang daripada Brighton sahaja. Kieran Trippier has been phenomenal. So, penambahbaikan tu ada, tetapi yang aku lebih tertarik dan yang aku lebih nak beri kredit kepada Eddie Howe adalah apa yang dilakukan dengan existing group of players yang sedia ada. Penambahbaikan kepada pemain-pemain yang sedia ada. And for that reason alone, untuk melihat Newcastle kembali ke UCL selepas hampir 20 lebih tahun, hands down, extraordinary achievement. Bagi aku, Eddie Howe, manager of the season. Manager of the season okay, mungkin aku boleh agree dengan pemilihan Eddie Howe, sebab Han tak akan ada ruang untuk menyangkal apa-apa yang Han cakap itu memang the absolute truth. Sepanjang 38 senang, bukan senang, lebih mudah untuk kita menyimpulkan perkara di Premier League sebab dia spanning across 38 matches. Kalau Champions League mungkin susah sikit sebab Han bergantung pada luck juga, faktor nasib tu agak besar kan. Mungkin kita punya pilihan lain, ada Unai Emery. Ketika dia datang, Steven Gerrard membawa pasukan hanya 4 mata di atas zon penyingkiran, dan selepas itu tiba-tiba in contention for European place. Roberto De Zerbi, pakar dalam menangani lawan-lawan yang besar daripada dia.
Thomas Frank. Thomas Thomas Frank. Yes. Semua orang ketika mula liga musim ini beranggapan bahawa mungkin ini adalah satu relegation battle yang akan dilalui oleh Brentford. Tapi tengok-tengok opening game dia dah bantai Man United. Jangan sebut perlawanan tu. Kita perlu Trauma. jersey hijau, yang saya sebut jersey hijau, lawan masa tu pakai jersey hijau. Erik ten Hag juga mendapatkan satu piala di musim pertama di klub yang ada sumpahan tertentu klub tersebut. Kalau pilihan peribadi yang siapa? Unai Emery. Unai Emery. Unai Emery. 4 minggu lepas kot, sebelum perlawanan menentang apa aku dah lupa, press conference, pre-match press conference, jurnalis tanya, sekarang ni mathematically kalau hang terus dengan persembahan ni, hang ada chance untuk ke Champions League, dia kata. Dia mudah, dia senyum, dia kata no, that's a long way to go. Lepas tu tanya pula John McGinn kata we have to win all the matches. Biasalah orang Scottish kan ada sense of humour dia sikit kan. But incredible. Dia sama macam Eddie Howe, player yang sama tapi cara dia menangani dan improve player individually. Oli Watkins, nama winger dia daripada Jamaica, Leon Bailey tiba-tiba bawah Lampard. Tengok body language dia bawah Gerrard dengan body language dia bawah Unai Emery lain. Even centre back dia, apa nama dia? Konsa dengan Tyrone Mings bawa Lampard tu orang nak maki. John McGinn sendiri. Dan juga yang paling aku suka di bawah Unai Emery adalah Douglas Luiz. Yes. Douglas Luiz completely change the team. Defensive midfielder yang terbaik. Okay. So pilihan hang Unai Emery. Good shot. Kita ke kategori kedua di mana mungkin boleh dikatakan kategori terpenting dalam list kita ni, iaitu best player. Adakah anda nak saya mulakan dengan best player saya sendiri? Anda mula dulu. Pilihan anda sendiri. Pilihan saya sebagai best player of Premier League 2022-2023 ialah Rodri daripada Manchester City. Kenapa Faiz? Satu sebab saya sukakan perbezaan kan. Saya tak suka sama dengan orang. Tapi aku faham kalau Premier League nak anugerahkan ini kepada Erling Haaland. Aku faham kalau mereka nak anugerahkan ini kepada mungkin Martin Odegaard. Aku faham. They've been incredible. All season. Tetapi orang-orang macam Rodri di posisi beliau sangat sukar untuk memenangi anugerah individu macam ni. Sebab dia tak cukup goals dan dia tak cukup assist. Benda tu baju dia pun tak in. Baju dia pun tak in. Social media pun dia tak ada. Social media pun tak penting tu. So dia tak ada PR. PR tak ada. Jadi agak sukar. Di sinilah aku nak mengangkat dia sebab aku tak rasa kalau Manchester City tak ada dia musim ni, aku tak rasa Manchester City boleh capai apa yang mereka capai so far. Sekarang ni dah Premier League dah satu, ada lagi dua they are fighting for, dan mereka kena jaga Rodri daripada orang lain dulu ni. Sebab kalau tak ada Rodri agak sukar. Persembahan yang sangat matang, persembahan yang hantar dia jadi vibe apa? Vibe orang yang dah tahu how to win, and sekarang ni dia tak ada apa lagi nak dibuktikan selain daripada winning. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi pada akhirnya dia memenangi Premier League kelima dia. Bersama-sama dengan Manchester City. Masih lagi dengan baju tak in. Jadi bagi aku, what a legend lah. Bagi aku Rodri. Pilihan hang pula. Aku pilihan pemain Manchester City juga. Ramai yang akan memilih untuk fokus terhadap Erling Haaland ataupun Kevin De Bruyne dalam konteks, ataupun Jack Grealish dalam Ilkay Gundogan dalam konteks kejayaan mereka musim ini. Tapi bagi aku, the best player in the Premier League this season, bagi aku John Stones. Johnny Stones, the best player in the Premier League. Barnsley Beckenbauer. And I'll tell you why, Faiz. Aku cakap John Stones ni, sebelum ni kita pernah borak pasal benda ni. Dalam tim Manchester City ni ada 3 pemain yang aku sifatkan sebagai pemain yang memiliki IQ yang sama seperti Pep. Maknanya diorang boleh jadi Pep punya juru cakap di atas padang untuk transmit idea dia on the pitch. Satu adalah Gundogan, lagi satu adalah Bernardo Silva, and the other one is John Stones. And tahun ini more than ever, kepentingan John Stones tu menjadi lebih apparent bila nampak cara dia bertukar posisi di atas padang. Bear in mind, ini adalah musim di mana mereka kehilangan Fernandinho, and ramai yang berdebat mengatakan bahawa Man City should have spent
a lot more money on a better defensive midfielder. Yelah, diorang beli Calvin Phillips, tapi ramai yang cakap you should have gone out there and buy a better defensive midfielder dengan harga yang lebih tinggi. Tapi realitinya, selain Rodri, individu yang banyak support Rodri di kawasan tengah tahun ni adalah John Stones. Towards the tail end of the season, nampak sistem Man City berubah to the point yang mana Akanji, Nathan Ake dan Kyle Walker yang main kat belakang. John Stones tu dah seolah-olah masuk ke posisi nombor 8 and dia main box to box, but at the same time dia ada kebijaksanaan bola sepak, pemahaman ideologi Pep Guardiola untuk dia drop in ke posisi centre back bila dia perlu untuk membantu first phase of build up, untuk membantu defensive transitions. So segala tugas yang dilakukan oleh John Stones musim ini, Faiz, aku rasa adalah tunjang di sebalik kebangkitan mereka selepas Piala Dunia. Dan aku rasa peranan dia dalam pasukan Man City ni adalah antara peranan yang paling underrated. And underrated kenapa? Sebab posisi dia. The same with Rodri. It's not the fanciest position. Tak ada siapa yang akan puji a holding midfield. Tak ada siapa yang akan puji pemain yang fleksibel, centre back dan holding midfield. Tak ada. Utility man tak ada siapa. Orang akan puji chance creator, goal scorer, Starboy, orang akan puji Starboy. So bagi aku, John Stones lah. Hands down has been the best player in the Premier League. Untuk menyokong pilihan Hang, aku nak bagi satu fakta dekat Hang. Beberapa hari lalu aku tengok fakta ni. Dengan bola, John Stones meluangkan lebih masa di Real Madrid punya half berbanding Manchester City punya half ketika separuh akhir kedua di Etihad itu. Kurang ajar ke tak kurang ajar? Bak kata Kyle Walker, Johnny Stones. Tak apa. Kita pergi ke kategori seterusnya pula, Faiz.